Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Isnin tu, minggu baru untuk kripto ataupun kita expect dekat untuk minggu ini adalah minggu terakhir untuk bulan 8. Minggu depan kita ada lagi dalam 29, 30, 31. So expectation minggu ni adalah minggu terakhir untuk di dalam bulan 8. So ini bulan 9 nanti barulah kita akan ada rancak balik. Mostly tengok bulan 9 kita akan ada pergerakan-pergerakan yang disebabkan oleh news. Kita ada CPI, kita ada interest rate. So, bulan ni tak ada apa yang menarik pun, tapi untuk minggu ini hari Rabu ada PCE ataupun PPE, nanti tu akan tengok balik, tu lupa dikena tengok untuk pergerakan tu ada sikit possible untuk berlaku kenaikan ataupun dropping bergantung kepada news tersebut. So tanpa buang masa lagi, kita akan tengok di chart hari ni hari Senin. Kita nak tengok chart daily, chart weekly, apa yang berlaku dalam market. Dan semalam pun kita hari Sabtu Ahad di Discord channel tu ada terangkan sikit apa yang boleh berlaku untuk short term di 1 hour, dan pagi ni juga tu akan terangkan apakah net movement dan apakah pergerakan yang dah buat malam. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So currently total market berada di 1.02, volume hanyalah 57 bilion dan BTC naik balik 39.40, tapi still around yang sama 40, tapi Ethereum clearly drop daripada 20 ke 19.2%. So untuk summary pergerakan semalam, total market meningkat 2.80, volume drop drastik 34%. Macam biasa hari Sabtu Ahad memang takkan ada volume yang tinggi, ada tapi jarang berlaku, tapi mostly kita tengok kata volume yang rendah 38% dropping. So untuk harga pagi ni Bitcoin berada di 21.5. Harga tinggi ikutkan tu tengok ni dalam 2.8 atau ni 21.8 ataupun 21.7, dropping awal pagi kemudian naik balik. So untuk dalam tempoh 24 hours kita meningkat sebanyak 2%. Untuk weekly kita drop untuk Bitcoin adalah 11.18%. So untuk Ethereum currently berada di 1.6k, iaitu kenaikan sebanyak hampir 3%, 2.85, dengan weekly kita drop 16%. So lain-lain altcoin bila Bitcoin recovery, kita expect untuk ada sedikit green candle di beberapa altcoin. Kita akan tengok BNB hampir 7%, untuk di SRP 2.3, Cardano 3.4, Trona 4.23. Tapi mostly tengok semua pergerakan ini weekly semua tengah dropping. Sebab apa? Kita tahu minggu ini Bitcoin dropping dengan drastik, iaitu daripada bukan minggu ni, minggu lepas, daripada hari Jumaat kita drop, hari Sabtu Jumaat kita drop drastik. Expected daripada 24 kita drop sekarang currently sampai ke around 20k, hampir ke 20k, around 21k. So lain-lain altcoin tengok yang berlaku dengan Shiba Inu 5%, Polygon atau Matic 5%, Avax 3%. So berlaku sedikit pengingitan disebabkan apa? Kestabilan di Bitcoin, dan Bitcoin melakukan kenaikan. So apakah lagi movement di Bitcoin? So let's go kita pergi. Sebelum kita pergi ke chart, kita akan tengok Fear Index. Fear Index currently berada balik di kawasan Fear, iaitu 27. Sebelum ni kita hampir kawasan neutral, iaitu kawasan Fear yang kuning ni. Currently sudah sebabkan dropping minggu lepas ataupun hari Jumaat, hari Sabtu, hari Jumaat, hari aku kata Khamis, Jumaat itu jatuh, kita berada dalam fear balik, iaitu below bawah 30. Dalam masa 55 minit kita tengok fear mana, expected fear lagi less bawah daripada ni. So pun kita tengok di chart apa yang akan berlaku. So di chart Bitcoin semalam tu ada sharekan, ini adalah 1 hour. So 1 hour semalam tu ada sharekan di Discord channel. Kita ada sedikit bullish signal untuk falling wave, di mana price of breaking ini akan sampai kawasan ni, dan price dah pun sampai. So untuk pergerakan ini kita boleh delete dah, untuk yang ni tak perlu kita monitor. Tapi sebelum tu delete, Zul nak terangkan semalam apakah yang Zul potential akan berlaku. Semalam Zul ada sharekan di sini sebenarnya, iaitu di mana price boleh drop disebabkan apa? Stock RSI berada di atas, boleh drop ataupun naik bawah. So macam mana untuk pergerakan? Untuk semalam Zul ada bagi dua position, iaitu kalau ikutkan di Discord channel, nanti Zul akan cari balik untuk di Discord channel malam. So ada position yang ni, iaitu yang pertama Zul ada tunjukkan. Okey, inilah pergerakan sebelum tu. Tengok yang ini, okey. Pergerakan ini adalah di mana kita akan tengok akan possible, sebab apa? RSI berada 5. Inilah kata position yang pertama, sama ada dia drop bawah ataupun naik atas. Dan ada bagi juga position yang kedua, iaitu kita tengok adalah possible yang sedikit bullish untuk di Bitcoin, iaitu mana kita breakout ini, di mana kita RSI berada overbought dan akan dropping balik untuk meneruskan perjalanan ke 20 lebih 22. So morning kita currently kita sedang melakukan pergerakan yang ini. So kita akan recheck apa yang nak berlaku. So currently price dah pun breakout seperti mana yang expected untuk
yang kali kedua, sama ada kita drop dan naik dan kita follow yang kedua. So naik inilah sikit bullish. So bullish sampai mana kita akan expectation untuk RSI di 1 hour akan berada di overbought dan stop RSI berada overbought, kita akan dropping balik. So dropping itu adalah dropping yang kita nak kata sebagai retest, iaitu retest mana? Mula kita tengok ada main point kat sini, iaitu kalau di 1 hour kita tengok ada yang ni. First point dah sampai dan second adalah di kawasan ni. Zone more expectation kan untuk Bitcoin sampai di kawasan 21.8 sebelum dia ada sikit dropping. So hopefully dropping itu tak dropping tinggi banyak pun, kita ada key level di kawasan bawah ni. So ini dropping daripada atas ini untuk dropping ke kawasan ini. Kemudian kita nak tengok RSI itu mostly yang terbaik ialah berada oversold dan stop RSI juga berada oversold, walaupun RSI ni hanya berada atas 50 dan stop RSI berada oversold. So meaning good untuk kita push price balik naik ke atas. So dengan itu position yang tu masuk sebelum ni iaitu hari Khamis ataupun hari Jumaat still lagi dalam kuartal break even ataupun tak banyak pun gitu kan. Challenge di swap tu masuk 1000, so still lagi 1000 tak ada loss. Untuk SRP pun tu ada masuk 500, untuk BTC tu ada masuk lagi 500. So meaning sedikit loss kawasan ni, tapi ikutkan kita ni kalau close market ni tu still lagi dapat 4200 tu. So meaning tak ada kuartal untung, tak ada rugi, hanya kuartal dalam break even saja. Tu meaning tu tak close profit, biarkan saja untuk position ni. So untuk di Bitcoin tu akan tengokkan bila masa tu akan ambil profit untuk position yang tu masuk tu untuk Bitcoin, dan dia akan trigger juga di altcoin. Nanti tu akan tengok kan altcoin sebab apa tu ada masuk Ethereum, Chainlink dan Uniswap. Nanti tu akan tengokkan di manakah position untuk tu TP. So untuk di Bitcoin yang pertama tu akan tengok iaitu expectation untuk di break 22 ni, dan again kita akan pergi ke 4 hours. So 4 hours untuk retest balik 22.3. So untuk pergerakan di Bitcoin, sekiranya price ni berjaya naik ke kawasan 23, ada possible tu akan kuartal lock profit ataupun kita akan ride sedikit price untuk hit at least ke kawasan atas ini dalam 15 iaitu kawasan trendline ni, dan itulah yang position yang tu nak tengokkan at least dalam kenaikan dalam 10% ke atas. So itulah sebab apa position yang tu masuk ni adalah position yang di mana kita boleh target 10% ke atas. So itulah untuk Bitcoin. So apa-apa untuk key level untuk Bitcoin ni kita perlu breakout balik atas kawasan ni untuk tengok pergerakan itu mau naik atas, tapi beware untuk pergerakan ni iaitu pergerakan untuk naik ini dan berlaku balik breakout. So kita tengokkan di weekly. So pertama kali kita tengok di weekly apa yang berlaku di Bitcoin. So di Bitcoin weekly still lagi above ataupun dalam kita punya bear flag ni. Kita akan delete yang ni dulu. Kita tengok masih lagi dalam kawasan bear flag. So masih belum lagi breakout untuk weekly, tapi di daily kita dah breakout. Tadi tu akan tengok balik tu di weekly still lagi kukuh. So kita ada possible untuk another next candle naik, tapi apa pun kuartal beware dengan pergerakan ni adalah kuartal panggil bear flag, bukan bear flag, kita panggil kuartal boleh bearish engulfing. Untuk yang hijau ni dah close biru tu ada potential yang tinggi untuk drop bawah, sebab apa kita dalam bearish market. So untuk di daily pun daily ikutkan untuk semalam kita berada, kita dah breakout hari Jumaat, kita breakout hari Sabtu dan hari Ahad. So candle Ahad ni akan close above balik di kawasan kuartal dalam kolam bear flag ni. So meaning kita point symbol belum lagi break, ikutkan di inilah BTC USDT, BTC USD. Kita tengok BTC USDT, BTC USDT still lagi belum breakout, still lagi berada kawasan ni. So ini bermakna kita ada opportunity kuartal price tu boleh naik balik ke kawasan atas ni untuk pergerakan still lagi dalam channel ni, dan ada juga possible untuk drop bawah. So currently zone monitor 2 possible 2 boleh berlaku. So now 2 ambil position, iaitu 2 akan ambil position more kuartal gerakan naik ke atas. So apapun untuk Bitcoin itu dia perlu at least, kalau ikutkan di BTC USDT kita ada key level kawasan ni dah touch pun 21.6. Cuma kalau ikutkan di BTC USD belum lagi. So ada targetkan sikit atas iaitu di kawasan above yang ni. So apa-apa kita tengok pergerakan adakah boleh sampai atau tidak. Kalau sampai kita akan profit, kalau drop tak apalah, apa yang potential masuk tu Zo akan holding saja. So itulah untuk pergerakan Bitcoin yang Zo nak tengok. Currently sedikit kuartal positif untuk melakukan kenaikan untuk di 1 hour dan 4 hour juga. So for 1 hour ni Zo ada expectation untuk at least kita akan berinteraksi dengan kawasan ini. Sebelum kalau breakout lagi kita ada main point iaitu kita perlu stabil di atas 22. So untuk ini adalah pergerakan di kawasan 22.8 iaitu di kawasan ni. So ini kita nak tengok price Bitcoin itu naik kemudian stabil di kawasan ni untuk meneruskan perjalanan lagi. So itulah yang position yang untuk nak tengok hari ini, dan kita akan monitor RSI macam biasa. Nanti apa pun berlaku Zo akan updatekan di Discord channel. So itulah di Bitcoin. Di Bitcoin juga Zo ada monitor yang ni currently. So ikutkan yang ni dah aku kata mostly dah breakout atas. So ada possible yang ni kita tak legit, kita biarkan saja dulu. Currently kita hanya monitor je pergerakan untuk pergerakan naik atas. Currently berapa di 4 hours
di daily kita above balik ke kawasan ni. Good maknanya untuk melakukan kenaikan, tapi pun beware kita ada major resistance di kawasan ni. So untuk mengatakan Bitcoin mau naik ke atas, kita perlu break ikutkan tu punya list ni, at least 22.3 kita perlu breakout untuk mengatakan pergerakan region balik naik above di atas. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go kita tengok di Ethereum sikit. Di Ethereum apa yang nak tengok? Ethereum ikutkan semalam, Ethereum sama juga ada flash juga sedikit, aku kata bullish reversal, iaitu pattern ni point breaking. Kalau point breaking untuk yang ni mostly kita nampak price boleh sampai kawasan ni dan ada kawasan 1.7. So untuk Ethereum ada possible untuk naik ke kawasan almost dalam 5% untuk di Ethereum. So ada good, ini kita akan tengok ada potential lagi untuk di Bitcoin melakukan kenaikan. So kemudian tengok di Uniswap ada position tak? So Uniswap juga ada flash untuk di 1 hour sedikit bullish signal dia ni. So point of breaking untuk ini lah point breaking. Kita akan tengok untuk point of breaking, kita akan sampai ke net level. So net level lah kawasan almost di kawasan atas ni ialah 1 hour. So ni kalau kita draw pun kalau kita tengok di 4 hours kita ada key level, iaitu key level yang ini. Kita akan draw kan. Kita akan tengok semua yang ini kita tengok adalah potential untuk Uniswap. Kalau naik lagi perlu breakout balik atas 75, baru kita akan nampak at least pergi hit balik ke kawasan $8. So position yang tu masuk tu holding. So hopefully ada minggu ni ada rezeki untuk kita ambil profit untuk position yang tu masuk minggu lepas, iaitu hari Jumaat. So kita tengok macam mana. Kemudian untuk di challenge juga ada position yang menarik berlaku break quarter bullish pattern, iaitu descending brownie wedge. Tu untuk point ini adalah kita breaking, sama juga point of breaking. Point of breaking kita akan nampak ni dan nampak ni berada sikit ada support di kawasan ni. Kalau ikutkan kita tengok, kita letak meja kawasan low ni, kita tengok ada pergerakan ni. So ini align dengan kita punya target, iaitu kurang 7.5. So untuk Uniswap ada possible untuk untuk challenge dari atas bawah ni adalah kuartal 13%, tapi katakan sudah ada masuk position di kawasan ni. Currently Zul punya position adalah kalau break even. Sebab apa sebelum ni Zul masuk position di kawasan ni 1k. So drop ni adalah kalau naik, so kalau perkara ni ada potential untuk Zul exit market, iaitu dalam kawasan 6%. So hopefully kalau 6% dia akan ada kuartal kenaikan lagi. Kenaikan tu hopefully kita akan dapat more kuartal profit. So untuk yang ini kita boleh draw, nak draw satu trend line. Tu yang ni kita nampak satu trend line ni clearly. So adakah boleh rebound? So boleh, potential boleh berlaku. Hopefully dia sampai balik ke $9. So walaupun untuk sampai $9, pertama kali kita perlu regain atas 72, dan 72 untuk momentum lebih tinggi kita perlu regain atas 75 untuk price to push balik ke kawasan 9.6. So itulah yang Zul tengokkan. Walaupun Zul ada bearish, tapi macam dia cakapkan sebelum ni, walaupun kita ada pergerakan pattern bearish tu, tapi mostly untuk pergerakan bear flag untuk di Bitcoin, macam kan untuk bear flag di Bitcoin yang besar ni, tengok di 4 hours, yang mana point breaking kita adalah price tu akan berada di kawasan 11. So tu tak expected dia akan drop after lalu awal. Sebab apa, inilah kuartal price target untuk 4 year circle end of the year. So ada possible macam kita ada drop sikit saja, ataupun ini hanya kuartal mainan untuk bear trap. Price melakukan balik, kita dah sampai di kawasan support pun. So support untuk daripada lower low ni dan lower high. So meaning untuk pergerakan ni kita ada possible untuk swing low ini to swing high, dan support dari support ni kita akan regain balik naik atas untuk breakout yang ni, dan mungkin ada sedikit sampai ke kawasan kita punya target, iaitu 28, ataupun sedikit rezeki ke kawasan 32 sebelum kita ada major correction balik untuk push price kita end of the year ke sampai 11k. So inilah position yang the expectation kan boleh berlaku, dan meaning pergerakan ini macam mana. Possibly kita akan tengok pergerakan ini slow down, ataupun yang menarik adalah bulan 9 ni kita nak tengok CPI data dan kuartal interest rate berapakah yang dinaikkan. Meaning yang pertama kita nak tengok inflation rate, CPI data, iaitu ikutkan Fed meeting kuartal 2022, ikutkan dituakan baik yang ni tak salah betul. Fed meeting kata ikutkan 26 ataupun 20 apa bulan 9, 21 hari bulan. 21 hari bulan kita akan dapat CPI. So meaning hujung bulan 9. So meaning sebelum bulan 9 tu mungkin kita tengok ada sedikit drop ataupun naik. Kalau drop pun ada expectation untuk di kawasan almost kita akan create macam sebenarnya adalah double bottom aja dalam 17, ataupun sedikit lower di kawasan 14. Kawasan 14 ataupun 17 tak masalah, dua-dua akan berlaku signal sikit bullish. Kalau 14 pun kita akan buat pergerakan yang cantik lah. Kita akan nampak wedge yang lebih besar, iaitu wedge untuk reversal. So wedge untuk reversal ni apa berlaku? So possible ini yang boleh berlaku dalam market banyak. Kita akan tengok
So sedikit boleh kalau anda tak nak DCA, kata inilah masa terbaik untuk DCA untuk kata expectation untuk anda grab harga bottom di Bitcoin. So antara 26 ke 15k. So ada potential untuk end of the year kata dalam 12-14. Kalau anda tunggu tak salah, tapi bagi Zul tak perlu tunggu pun, kita DCA saja. So apa yang Zul expect akan berlaku sekiranya kita berlaku dropping. So position yang Zul masuk, Zul akan holding, tapi sekiranya drop, Zul akan tambah dana baru untuk pergerakan ini. Kita akan nampak pergerakan apa? Kita akan nampak pergerakan potential untuk wedge. Wedge ini adalah kuartal reversal pattern yang kuat. Di dalam kuartal kripto kita ada dua pattern reversal yang kuat, iaitu kita ada wedge dan juga head and shoulder ataupun inverse head and shoulder. So kalau berlaku ni adalah seperti kita berlaku kawasan ni, possible kita akan drop ke kawasan 14k, kena kita trigger ni kawasan 14, kemudian kita akan tengok price tu akan regain balik ke kawasan 20, iaitu support kawasan ni, dan sekiranya fail kita akan ada dropping untuk end of the year sampailah kawasan ni. Tapi untuk sampai kawasan ni, mostly pergerakan ni adalah expectation mungkin kita akan ada sedikit wedge yang lebih besar, iaitu kita akan price approach akan ni kawasan sampai 28 dan wedge yang lebih kuartal besar kawasan ni kita, ataupun kita nampak mungkin channel yang ni tak benda, inilah hanya andaian ataupun kuartal trajectory aja. Tu yang tu nak tengok adalah mostly kita kena ni possible kita akan nampak channel. So channel ni juga kuartal channel bullish, iaitu reversal juga. So possible kita akan nampak reverse channel yang lebih jatuh kawasan bulan 9, bulan 10 kita start, bulan 11 dan bulan 12 mungkin kita akan tengok end of the year jatuh kawasan ni. Kita akan nampak pergerakan ini, dan pergerakan ini juga akan completekan kita punya bear flag ni. So dah kuartal sedikit, saya akan delete kan berapa untuk clear balik untuk anda pergerakan ini yang tu expectation kan untuk aku kata hujung tahun ni berdasarkan market ataupun keadaan aku kata fundamental ataupun ekonomi semasa. Sebab apa? Kita ada quarter 2, quarter 3 punya report lagi. So meaning untuk di US market kita akan seperti mungkin kita akan nampak bulan 9 ni akan ada berlaku interest rate mungkin akan dikurangkan lagi, mungkin 86, mungkin drop sikit bawah 8. Kalau itu berlaku, kita akan nampak ada spike berlaku di quarter S&P 500, Nasdaq. Kita akan tengok Bitcoin juga akan melakukan kenaikan, dan kenaikan itulah macam cakap expected untuk akan berlaku kenaikan. At least kita ada di 28, at least 28. Kenapa 28? 28 kalau yang kita ada gap di 28 tu untuk miner, iaitu ni Zul akan tunjuk balik, iaitu di daily kita akan nampak kita ada gap banyak, gap bullish iaitu di 28. Situ kan kita ada normal dalam ni 28 ni, gap ini adalah possible untuk dia naik ke kawasan ni sebelum drop. So drop itu ada possible untuk kita punya completekan kita punya release bound. Itulah tu punya analisis, adakah boleh berlaku atau tidak. Itu berdasarkan teknikal saya, dua-dua boleh berlaku, sama ada berlaku tidak itu terpulang. Tapi itu yang tu sedang monitorkan, dan pergerakan yang terbaik kalau ikutkan Bitcoin adalah untuk follow itu punya 4 year circle. Itulah pergerakan yang tu nak tengokkan, iaitu pergerakan ni ada bound balik ke kawasan atas ini untuk regain dalam kawasan membidan 28. Kemudian kita akan tengok ada major resistance kawasan tu, iaitu 29-28 adalah major support kita. Meaning kita akan test, kemudian kita akan mula drop balik. So ini posisi bulan 10, bukan bulan 11 kita dah kuartal bulan 11 kita ada massive drop, kemudian bulan 12 kita. Sebab apa bulan 11 12 boleh berlaku massive drop? Sebab apa kita akan tengok quotation 2 quarter 3 GDP quarter 2 quarter 3 punya. Jadi quarter 3 quarter 4 punya quarter maklumat dengan expected untuk mungkin next quarter CPI data akan increase balik. So meaning kita akan nampak ada progressive drop untuk di kawasan last drop. Kemudian last drop tu ada akan kita start lah untuk tahun depan, kita akan ada good kata rebound untuk sideway dalam 2 tahun antara 26 dan 15k. Sebab tu cakap untuk kawasan-kawasan ni Bitcoin antara 21 anda dah start boleh start DCA. So tak perlu tunggu kawasan 10-14 ni. Kalau jatuh kita ambil opportunity tu. Untuk Bitcoin kalau ni dah kuartal discount sebanyak hampir 80%. So untuk long term tak apalah, kita macam tu buy untuk long term, more kepada support, tu tak leverage. So bagi Zul adalah good position untuk Zul masuk. Even position yang Zul masuk minggu lepas pun adalah kata di Bitcoin, di Chainlink, di Uniswap tu lah consider yang boleh next bulan boleh naik balik. So whatever itulah sebagai investment. Kalau naik tu akan buat short term profit, kalau turun tu akan holding saja. Sama juga di Chainlink, di Uniswap ni. Uniswap ni currently price dah drop hampir 90%. So tak ada masalah untuk Zul holding. Kalau price dia masuk tu dah 84, kemudian ni dah jatuh 95, 91%. So untuk ini tak masalah. Kalau drop sedikit lagi pun Zul akan grab lagi. Sebab apa? Uniswap dan kuartal Chainlink Zul ada target juga untuk ni. Uniswap Zul ada masukkan baru, tapi Chainlink memang sudah target lama dah. So meaning untuk Chainlink sudah target berapa dah, kita dah jatuh dalam berapa persen. Untuk price tu beli dalam 87%. Kalau drop lagi 99 tak masalah, dia akan grab lagi untuk challenge ni untuk more long term. So itulah position yang tu masukkan. Siapa yang nak kata
di spot, itu sarankan untuk anda masuk position yang boleh kita consider untuk short term dan long term untuk di spot. So meaning untuk di Bitcoin ni, kita boleh buat position untuk short term dan long term, di mana price itu kalau bila kawasan ni kita ada opportunity untuk naik untuk ke kawasan ni. Kalau naik nanti tu akan TP dan tu akan still lagi follow tu punya analisis untuk end of the year kita akan sampai ke kawasan ni. So kalau drop dulu tak ada masalah pun, tu holding saja dan tu akan suntik dana baru untuk buy. Dan kat sini apa yang tu buat, tu kat sini tu akan holding saja untuk long term punya investment. So itulah kita cakap antara Bitcoin antara 26 dan 15k dah memang good position untuk anda DCA. So sama ada kita boleh gain untuk kata short term dan long term, dua-duanya kita boleh buat dengan position di spot. So apa kalau kita di leverage, anda akan stop loss, akan nak MC, so tak baik. Sebab tu cakap jangan kata leverage spot saja di dalam kata dunia kripto. So itulah untuk di pergerakan Bitcoin. So nanti tukar pergikan ruangan komen sikit. Ruangan komen ada Hash Ribbon Bar dah keluar semalam. Bye tu tak pasti ni. Hash Ribbon kot. Kemudian tengok Ribbon. Nak tengok Ribbon. Tidur tengokkan sikit. Kemudian okey, ada Ribbon ya. Coin Ribbon. Kita akan tengokkan RVN USDT. RVN USDT. So kita akan tengok di Binance apa berlaku. Kita akan tengok di daily. So di daily coin ni still lagi stabil, ikutkan dia ada kita tengok last support dekat sini, last support dekat kawasan ni harga paling bawah, kemudian dia naik balik. Tapi ikutkan kat sini harga opening dia lah kat sini ya, river ni. Kalau ikutkan inilah harga opening, inilah harga opening. So currently price tu berada di dia punya last support. So walaupun dia ada bawah ni, kita tak consider last support. Last support lah kita tengok harga opening dia, harga sebelum masuk. Tengok warna korek, kata dia buat reaction, naik, drop, gagal rejection, naik, pump balik sampai kawasan ni kita ada reaction. So berlaku balik bounce. So meaning untuk pergerakan di river ni kita tengok point penting adalah 0.025 sen. Even kalau kita zoom in sikit, tengok macam mana pergerakan 2.25 sen. Kenapa dia dapat good support? Sebab apa? Ini adalah harga opening dia, opening di kuartal Binance. So meaning kita tengok kawasan ni fail, gagal, kemudian naik, retest sedikit bawah tapi naik balik. So untuk kan ni ada possible dia boleh drop balik ke kawasan ni sekiranya Bitcoin melakukan dropping, sambil Bitcoin melakukan kenaikan, dia expect ada boleh melakukan lagi kenaikan. So sebenarnya dia ada key level kawasan ni. Kalau sekarang dengan key level ni dan kuartal nampak ni pergerakan ni sedikit tak menarik. Ada mostly untuk more drop unless dia regain balik. Sebab apa, kita break out ke bawah, retest, meaning dia ada possible untuk drop balik ke kawasan 20.25 sen. So kalau anda invest untuk long term, yes possible anda boleh grab kawasan ni untuk rebound balik. So rebound balik itu align dengan pergerakan Bitcoin rebound and mean good untuk revenge juga kuartal Raven ini melakukan peningkatan. So untuk di daily still lagi above kuartal still lagi, kuartal pergerakan ni cantik lagi. Pergerakan ni normally untuk berlaku dropping dalam bearish market. So kalau anda invest, consider 20.25 sen ni around adalah good position untuk anda invest untuk long term. Dan anda buy ke duit yang anda expectation boleh loss, dan kuartal duit ini adalah expect anda boleh gain balik at least all time high dia dalam kawasan 30 sen dolar untuk per coin. So 2 sen adalah consider murah dah kalau anda invest untuk long term dan kita berada key level. So beware dengan pergerakan ni. Kalau kita drop below 25 sen ataupun 0.025 sen ni, kalau drop below ni meaning aku kata price ini, aku kata coin ini dalam danger lah, dalam bahaya untuk free fall. So apapun sebelum ni dah berlaku, so meaning kita boleh remarkkan semalam yang ni. Inilah kuartal dia punya last defense, walaupun kita ada last support ni, tapi last defense 0.1. Kalau dia tak dia break juga yang ni, meaning aku rasa anda tengok contoh anda buy di kawasan ni dan price drop tak salah, anda boleh sedikit lagi lega lagi. Kita ada aku kata safe bound lagi kawasan ni. Kalau drop kawasan ni, sekiranya price tu drop juga below 0.1 tu, meaning hopefully anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss. Seperti itulah macam mana kita tengok momentum ataupun kekuatan kata price atau satu coin tu bergantung dia punya level-level yang tertentu. So inilah kuartal di Raven. Kalau anda nak tengok monitor, inilah position yang anda punya. Kalau nak naik, kita perlu break lagi 0.3 sen ni untuk naik balik atas, lagi untuk regain more ke atas. Kalau kita break bawah ni, kita perlu stabil di kawasan 0.1 ataupun walaupun aku kata ini kuartal key level yang agak penting juga. Kalau break juga 0.1 ni, meaning kita akan another free fall. Free fall sebab apa, tak ada support, dia free fall bersampai ke zero. So itulah anda perlu beware dengan pergerakan di Raven. So guys, itu saja untuk pagi ni. So pun kita tengok macam mana pergerakan. Hopefully hari minggu ini akan ada volume melakukan peringatan balik. So hopefully Zul akan dapat pergerakan yang Zul nak itu, iaitu pergerakan yang Zul expectkan naik atas. So macam lah
tapi tidak menindakkan juga price ini adalah mostly drop bawah. So ada sedikit weak kekuasaan ni untuk drop tu, at least untuk di Bitcoin kita tengok untuk regain, at least kembali balik. Kita tengok market dalam fear sebelum ini ataupun minggu lepas, kita tengok price Bitcoin berada di kawasan atas ini dan ramai yang bullish, maknanya ramai yang naik. Macam cakap kan, bila ramai yang bullish, anda perlu kuota beware dalam market. Sebab tu tak buy tu di kawasan ni, walaupun cakap tu nak buy, tapi tu buy di kawasan bawah ni. Bila buy kawasan ni, apa berlaku, anda tengok sentimen dalam market, ramai yang bearish, ramai yang kata terus nak drop bawah. Yes, memang ada potential untuk drop bawah, tapi timing dia tu tak betul. Macam sebab apa, tu kaji 4 year circle, berdasarkan 4 year circle nak drop ke kawasan kuartal 11k ataupun dalam ikutkan percentage, Bitcoin daripada all time high 69 ke 14k ataupun 11k adalah 83%. Tu 83% adalah kita punya target end of the year punya circle, first year bearish market, iaitu bulan 12. So meaning untuk pergerakan ni, ada possible pergerakan ni adalah hanya kuartal bull trap, bell trap saja untuk melakukan kenaikan. Mungkin kita tengok dia ada expectation untuk dia akan follow pergerakan channel ni lebih tinggi. Tentukan drawkan balik, dia ada expectation kan untuk dia follow channel ni lebih tinggi, iaitu at least sampai mana, sampai juga ni, sampai kita touch dalam kawasan 28, iaitu kita punya, kita akan letak kawasan ni, kita kawasan Omar dalam 28-29 ni adalah kita punya major resistance. So meaning kita dah drop di kawasan 20k, kita punya major support. Ingat 20k ataupun 19k adalah kita punya support. Yes, sedikit ada weak ke bawah, tapi weak pun kalau tengokkan di weekly, kita tengokkan di weekly sebelum ni, weekly masih lagi dalam 19. So 19 ni adalah berada, nanti tu akan letakkan, anda tengok ni mungkin anda terkejut sikit. So kita akan tengok di weekly adalah all time high 2019. Kita akan letak tu dan tengok price kena ada reaction kawasan ni, dan tengok apa berlaku. Price weekly still lagi berada above atas 19. So meaning kita baru saja, walaupun kita ada weak di kawasan 17k, tapi kita punya support 3 lagi holding, iaitu 2019 point, iaitu meaning untuk pergerakan ni tu boleh katakan kita punya support adalah kawasan 19, dan kawasan kita punya major resistance adalah di kawasan Omar. Nanti tu akan draw mereka consider dalam kawasan ni 28-29, kita akan ambil bawah itu saja. So ini kita akan letakkan dia punya resistance. So meaning untuk pergerakan ni, mainly kita dalam pergerakan yang ni kita delete, yang ni kita delete dulu. So untuk pergerakan ni, kita akan tengok untuk di Bitcoin sebenarnya kat manakah major support dan major resistance. Major support kita ialah di 19 dan masih lagi holding. Major resistance kita di kawasan 29. So ada expectation untuk di kawasan hit dan ada rebound balik untuk ke kawasan at least 29, yang mana kita ada ada apa di gap, bullish gap 28. Tu meaning kita expect untuk naik kawasan ni. Ini pergerakan ni lebih align dengan 4 year circle, iaitu pergerakan naik mula bulan 8 bukan 9. Kita ada sikit bullish, dan ada bullish yang kita tengok expectation CPI dan quarter interest akan lagi dropping. So akan push price at least sampai 28. Kemudian kita akan tengok masa tu kita akan berlaku balik. Kita tengok macam inflation, dua expected inflation akan quarter naik balik untuk hujung tahun. So meaning kita nampak pergerakan dropping untuk ke bawah. So untuk pergerakan ni still lagi follow kita punya pergerakan, meaning untuk pergerakan ni ada possible kita tak boleh drop pun kawasan ni. Kita ikutkan untuk pergerakan lebih besarnya, kalau ikutkan yang ini kita akan tengok swing high ni to swing low ni, point breaking. So ikutkan ini still lagi kita tengok dalam kawasan almost naik lagi kawasan dalam 13k. So mungkin tak sampai dalam tu kata 11k, 10k. Sebab apa? Macam cakap, kita ada range antara 80-83%. 83% yang tu drag adalah dia 10k, kalau 80% almost dalam 14k. So 14k dan 11k ni, 15 ke 10 ni adalah kita punya main support yang besar. Ikutkan support yang strong adalah di kawasan 11. So macam cakap, sebab tu juga ada target dalam kawasan 10k. Tu cakap jangan tunggu pun di kawasan 10k tu. Kalau drop nanti tak kisah, kita akan buy. Currently whatever Bitcoin antara 26-15k dah memang good position untuk anda DCA. Kalau anda long term, anda tak perlu pening-pening pun. Sebab apa, anda tahu dah 4 year circle tu, tahun ni dah tahun kata expected bearish market, dan kita tahu walaupun kita buy kawasan ni pun kita tak boleh TP lagi dalam masa 2 tahun. Sebab apa, dalam 4 year circle kita ada 20 tahun, 22 adalah tahun pertama bearish market dan expectation bottom. Kemudian 22, 23, 24 kita akan under sideway tu di kawasan mana. So expectation untuk sideway dalam 26 ke 15k. Kemudian kita akan tengok 25 barulah kita akan start murad. So macam cakap, untuk current position yang tu masuk ni lah, semua position yang tu masuk tu akan tengokkan sama ada short term dan long term punya.
Zul akan masuk position itu boleh consider untuk short term dan long term. Seperti mana Zul masuk ini, meaning kalau ada Bitcoin melakukan kenaikan, Zul akan TP. Kemudian kalau ada berlaku penurunan, Zul holding saja price dan Zul akan cuba lagi cari lagi position untuk short term, untuk regain, untuk short term gain. So itulah untuk position di Bitcoin. So be selamat nanya. Tak pening-pening pun untuk Zul. Sebab apa? Kalau Zul masuk, kalau jatuh, Zul akan holding saja. So tak kata tak ada scare pun dalam market. Sebab apa Zul tahu dalam tahun ni, tahun 3 tahun ni lah tahun untuk kumpul aset. So meaning Zul tak fokuskan kepada volume, Zul fokuskan kepada kumpul aset sebanyak boleh. Lepas juga Bitcoin, Ethereum dah consider good position untuk buy untuk long term. Disebabkan apa? Zul ada sharekan sebelum ni, iaitu Bitcoin kita berada di 4 year circle. Whatever Bitcoin antara box orange ni, antara 26 dan 14k kita boleh buy untuk long term. So kalau anda tak pening-pening, dan aku kata tak tengok, aku kata coin chart lama-lama, tak perlu tengok pun chart lama, anda target saja setiap bulan berapa bajet anda untuk buy untuk di Bitcoin dan di Ethereum. So untuk Bitcoin 26.14, untuk di Ethereum tu ada target di Ethereum. Itu nanti tu kan tengok chart tu, tu Ethereum. So Ethereum ada di kawasan 1.7 ke 1k. Mostly tengok pergerakan sama juga di Ethereum ni. So Ethereum mostly untuk tahun-tahun sebelum ni, kata dia drop below sikit, iaitu 90-93%. So adakah boleh drop? So untuk di kawasan Ethereum ni consider now kata strong. Tapi kalau Bitcoin drop lagi bawah, kita ada possible. Sebab apa? Untuk di Ethereum ni anda perlu beware dengan kawasan $1. Sekiranya kita tengok di weekly $1 still lagi tak bertahan, kita akan tengok all time high. Sebelum ni all time high dia kat sini, kita akan letakkan satu trendline jap, nak double check balik. Kita dah dropping tapi naik balik. So meaning untuk ni sekiranya kita dropping another time untuk kawasan below ni, meaning kita akan drop more below. Tapi berdasarkan pergerakan Ethereum ni ada possible kita akan tengok sedikit kukuh untuk kata bearish market kali ni. So meaning Zul ada expectation juga whatever antara 1k 1.7 1k dah consider boleh buy. Kalau drop below pun Zul ada expectation di kawasan 500. So 500 tu kalau ada buy, memang Zul akan buy banyak lah untuk Ethereum. Sebab apa? Ethereum dan Bitcoin adalah more safe untuk long term. Tapi open untuk beware, Ethereum akan berubah daripada POW ke Proof of Stake. So satu kuartal transaction yang besar untuk Ethereum ni. So ini kita beware adakah dia akan berjaya atau tidak. Kalau berjaya, alhamdulillah kita akan naik. Tapi kalau gagal, kita akan tengok another massive project yang gagal dalam kripto. So apapun, Bitcoin adalah more safe daripada coin lain. Tapi kalau anda tanya tu Ethereum dengan altcoin lain, Ethereum lebih safe daripada altcoin yang lain. So meaning untuk dalam bearish market ni, Zul hanya target buy Bitcoin dan Ethereum, juga beberapa altcoin yang lain. So guys, itu aja untuk pagi ni. Banyak Zul dah sharekan. Apapun macam nanti Zul akan sharekan lagi sekiranya ada sebarang movement yang berlaku di pergerakan Bitcoin. Currently Bitcoin Zul hanya monitor ni dan kita tengok di 1 hour. So 1 hour macam mana position di Bitcoin ni, Zul akan tengok pergerakan ni. Dan currently kita tengok ada holding sikit. Kalau ikutkan draw kat sini, kita ada support. So Bitcoin perlu stabil di kawasan ni dan berlaku bang. Kalau break up bawah ni, kita akan ada push price more ke bawah. So untuk RSI yang berada overbought, hampir berada overbought, sebenarnya kita ada push bid ke atas. Yang tu nak tengok adalah price to drop ke kawasan ni. RSI oversold, stop RSI oversold. Kemudian kita akan ada push price balik, barulah kita akan ada momentum untuk the break 22 dan so on pergi ke atas. So apapun pergerakan naik atau turun, nanti Zul akan updatekan di Discord channel. So macam mana nak join Discord channel? Senang aja. Anda pergi Zul punya YouTube dan join punya YouTube membership. Kemudian anda klik membership. Klik aja membership ni, dalam ni akan ada link untuk ke Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda malam ni secara live 10 ke 11 malam. Assalamualaikum. Bye bye.